bertanggungjawab anjuran Kolej Komuniti Tampin, kelolaan Kolej Komuniti Wilayah Negeri Sembilan dan Melaka, kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Jabatan Pendidikan Melaka. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini diadakan bagi tujuan menyampaikan maklumat program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Melaka Negeri Sembilan pada para pelajar, khususnya pada pelajar SPM, Jabatan Negeri Melaka dan Majlis Melaka konsep dan tanggungjawab. Turut bersama dalam program ini adalah Pegawai Pengambilan Melaka dan Negeri Sembilan. Program ini diusahakan dengan kerjasama Sektor Pengembangan Murid dan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Melaka serta Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Juga turut bersama adalah Majlis Guru Bimbingan dan Kaunseling Negeri Melaka. Okey, tanpa melengahkan masa bagi memberkati program kita pada hari ini, dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Amri bin Abdullah selaku pengarah Kolej Komuniti Jempol untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tamunya kita bersyukur kepada Allah. Sebelum kita mulakan doa, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Amri bin Abdullah di atas bacaan doa yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, Majlis Sukacita menjemput Yang Berusaha Tuan Sri Ramli bin Yahya, pengarah Kolej Komuniti Tampin, merangkap pengerusi program MyJJ21 Kolej Komuniti Wilayah Negeri Sembilan dan Melaka untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada pengacara majlis, Puan Samir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali kita panjatkan kepada Ilahi dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita diberikan kekuatan dan keberkatan. Moga kita dijauhi daripada wabak COVID-19 dan juga lain-lain penyakit. Moga kita menjadi pejawat awal yang cemerlang dan kita mendapat keberkatan dunia akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada yang saya hormati, sahabat saya Tuan Haji Jamsari bin Mariman selaku Timbalan Pengarah Bangunan Murid Jabatan Pendidikan Melaka, pegawai-pegawai sektor HEM, JPM, khasnya Cikgu Zulhijri binti Sabtu, Cikgu Khairi Irwan bin Ustaz Ispendi. Tak lupa juga kepada pengarah Jabatan Pendidikan Melaka yang saya hubungi melalui tele kerana beliau sekarang berkhusus, iaitu Dr. Muhammad Azam bin Ahmad. Serta KPPD di Melaka. Juga yang YDP bagi Majlis Bimbingan dan Kaunseling di Melaka, Cikgu Zul Helmi binti Stapa, guru-guru bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah menengah di Melaka, pengarah-pengarah KK atau singkatan Kolej Komuniti KK Wilayah Melaka dan Negeri Sembilan, pegawai-pegawai pengambilan KK Wilayah Melaka dan Negeri Sembilan, serta barisan jawatan kuasa dan urus setia yang saya muliakan.
Terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya kira untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kepada Timbalan Pengarah Pembangunan Murid, Tuan Haji Jamsari, kerana sentiasalah memberikan kita panggil sokongan dan kita panggil dorongan kepada kerjasama dan juga usaha kita lah untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai laluan atau koridor pengajian lanjutan selepas SPM. Terima kasih Tuan Haji. Dan juga kepada Cikgu Zulhijri. Zulhijri ni saya kenal lama juga seperti mana Cikgu Jamsari. Jadinya saya dah mula kenal dengan Cik Khairul Irwan. Jadi saya nampak kebanyakan kaunselor ataupun dipanggil guru bimbingan kaunseling, saya suka memanggil kaunselor sekolah. Memang rata-ratanya saya kenal lah, di antaranya ada otak-otak di dalam kumpulan itu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini sebenarnya berputik daripada apabila beberapa orang kaunselor Negeri Sembilan dan Melaka menghubungi saya lah secara runcit lah. Terutamanya Cikgu Chan. Cikgu Chan di sini, Cikgu Chan. Hello Cikgu Chan. Ini kaunselor popular Melaka ni. Jadi apa yang saya katakan ialah saya memberikan kita panggil reply lah beberapa balas, tapi saya kira bila Cikgu Chan bertanya saya, dia kata dengan saya, Cikgu Ramli, bagaimana program jejak juara yang dahulu kita buat, macam saya nampak begitu membantulah. Jadi saya kira dalam keadaan pandemik COVID-19 ini memang kita tak dapat nak adakan, walhal kita berterima kasih kepada PPD kerana membantu kita untuk program jejak juara yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi apa yang saya ingin laksanakan, saya spark satu idea di mana nak buat secara maya bersama dengan MBK, jadi, tetapi dengan izin jabatan lah. Maka saya wujudkan satu kita panggil jenama dinamakan MyJJ 21, di mana secara maya ini membolehkan kita berjumpa dengan semua para guru bimbingan kaunseling ataupun kaunselor sekolah menengah. Dan kita akan sharing seperti mana tadi ada sebut oleh Puan Samia dan Puan Sohena. Kita dah sediakan senarai nama pegawai pengambilan untuk kesebelasan college community. Membolehkan lepas program ini, kalau kita tak sempat untuk bertanya jawab, kita boleh menyambung pertanyaan melalui tele dan juga WhatsApp pada bila-bila masa dan secara berterusan lah. Dengan memungkinkan akan datang, kita sentiasa kena mengenal dan kita rapat merapati, membolehkan kita membantu pelajar untuk mereka mempunyai laluan, sama ada laluan pengajian lanjutan atau laluan kerjaya akan datang insyaAllah. Dan untuk makluman semua, saya sebenarnya ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada Berjabatan Pendidikan Melaka kerana sebelum ini pun di bawah pengurusan pengarah-pengarah terdahulu sebelum Datuk Hazam, kemudiannya saya lihat sejak daripada Datuk Rashid kita bermula berhubung rapat dengan jabatan dan jabatan membenarkan ataupun memberikan perkongsian data-data pelajar lepasan SPM, membantulah membantu kita untuk kita mewar-warkan. Tetapi untuk meletakkan tanggungjawab secara lebih rapat untuk mengenal pasti pelajar, saya nampak peranan kaunselor sangat diperlukan untuk membantu kita untuk kita mendapatkan pelajar daripada sekolah insya-Allah. Dan saya kira untuk saya itu saja. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jamsari selaku Timbalan Pengarah Pembangunan Murid JPM yang sentiasa memberikan kita satu sokongan padulah. Terima kasih Tuan Haji. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Sri Ramli bin Yahya di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya dijemput Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bagi tujuan ucapan aluan. Yang berbahagia Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Melaka, Pembangunan Jabatan Pendidikan Melaka untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih mengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rafiq al-Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Salam Melaka maju, jaya, rakyat bahagia, mengambil dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan kualiti, instan terdidik, negara sejahtera, hashtag nama kerajaan nomor. Yang saya hormati Cik Ramli bin Yahya,
selaku pengarah di Kolej Komuniti Tampin, Ustaz Haji Amri bin Abdullah, pengarah Kolej Komuniti di Lebu. Ada lagi pengarah-pengarah komuniti lain kan? Dua saja. Ya, ada semua, ada 11 pengarah dalam ni apa ni Tuan Haji. Oh, okey. Pengarah-pengarah Kolej Komuniti Negeri Sembilan yang belum lagi. Jadi syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita diberi ruang dan peluang untuk berbincang, kongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan untuk anak-anak didik kita yang mendapatkan pengetahuan. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Ustia sebagai TNM. Begitu juga dengan guru-guru kaunseling di sekolah di Negeri Melaka, tuan-tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di mana tuan-tuan dan puan sekalian maklum, program-program begini memang sangat diperlukan. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Ramli tadi, kan memang Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sentiasa memberi sokongan dan bahkan mengucapkan terima kasih kepada Kolej Komuniti kerana banyak sumbangan yang telah diberikan untuk anak-anak kita. Ini tuan-tuan dimaklum, keputusan SPM yang merupakan ini mencatatkan peningkatan itu Negeri Melaka setelah tuan-tuan puan di negeri Indonesia. Saya tak tahu, saya tak ada data dia. Untuk Negeri Melaka, layak sijil kita adalah 91.1% yang kita cek data tu. Kan? Jadi kenaikan layak sijil itu meningkat untuk Negeri Melaka. Dan yang tidak layak sijil, kita ada lebih kurang dalam 1,200 murid sahaja yang tidak layak sijil. Dan yang lain tu, makna pada sijil mereka semua ni layaklah untuk masuk ke sekolah ni. Jadi saya nak ingatkan di sini terutamanya pada guru-guru kaunselor ataupun kaunselor sekolah untuk mengingatkan sekolah dan juga anak-anak didik kita begitu dengan mak bapak dalam usaha kita betul keras untuk melaksanakan. So pastikan anak murid kita lulus sekolah SPM. Kita kena ingat bahawa seorang artis tidak perlu menguasai matematik. Okey. Seorang usahawan tidak perlu memahami sejarah dan kesusahan Melayu. Seorang muzik tidak ada masalah jika gagal dalam mata pelajaran kimia. Seorang atlet sukan atau seorang ahli sukan lebih mempentingkan kecerdasan fizikal daripada dapati dalam mata pelajaran fizik. Seorang mekanik tidak ada masalah gagal dalam bahasa Inggeris, gagal dalam matematik. Itu juga seorang peguam tidak perlu dipaksa untuk menguasai matematik tambahan. Jadi, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, kita tidak boleh menghakimi anak-anak didik kita hanya berdasarkan kepada keputusan SPM. Dalam dunia ini, bukan doktor, bukan engineer saja yang berhak untuk hidup lagi. Semua orang berhak hidup lagi. Kata Albert Einstein, everyone is engineer, but if you just please by its ability to climb a tree, it will spend all life believing that is a stupid. Maksudnya, kalau kita, semua orang ni adalah pandai, semua orang adalah genius, tapi jangan menghakimi ataupun jangan menghakimi mereka seolah kita menghakimi saya tingkat untuk memanjat pokok. Jadi dia punya apa tu? Jadi murid-murid kita jangan hakimi berdasarkan dia punya akademik semata-mata. Sedangkan dia pergi ke banyak arah, banyak cabang yang kita boleh arahkan dia. Jadi kalau kita tengok pun di Malaysia, kalau dalam senarai 10 orang kaya Malaysia, satu tempat paling kaya di Malaysia
iaitu Tan Sri Mohtar Bukhari hanya lulusan SPM. Jangan lalai lulusan universiti, tapi yang paling kaya lulusan SPM. Jadi di sini adalah peranan konsul untuk memberitahu murid kita gagal dalam SPM. Pernyataan itu memang penting, tapi bukan segala-galanya. Banyak bukti yang murid kita yang lulusan daripada komuniti sendiri lebih berjaya. Saya ada seorang anak murid saya, dia belajar di sekolah komuniti, ambil jurusan mekanikal, sekarang dia ada kedai, baik kereta BMW, tanya dia sendiri berapa pendapatan sebulan. Kita cikgu dah tanya semua dalam sebulan 20,000. Wow. Tapi pendapatan seorang lulusan komuniti lebih tinggi daripada orang di universiti. Itu yang kita nak untuk anak-anak murid. Kan? Jadi di sini adalah bukti provinsi untuk maklumkan kepada anak kita bahawa kejayaan itu berada di mana-mana saja asalkan mereka boleh. Jadi untuk masuk itu, saya memang mengucapkan terima kasihlah kepada komiti yang membuat program begini, memberi penerangan kepada guru provinsi kita untuk buka tindak anak itu supaya mereka pergi ke arah yang mereka minat dan mereka boleh pergi jauh. Itu kan banyak komiti kalau tengok tu kan sampai membaik pernah kan Cik Ramli kan? Ya. Jadi itu salah satu cabang yang paling baik tu kan. Dia kan budak-budak ni anak-anak yang nak buku kan, bagi dia ruang, bagi dia jalan, dia bidang bagi sekitar motor besar kan, kereta-kereta yang dokumenter dan sebagainya. Mereka lebih pergi jauh lagi kan, itu adalah soft skill dia. Jadi pada zaman sekarang ini akademik ataupun ijazah lulusan-lulusan ini belum lagi dapat menjamin dia punya masa depan dia. Kalau tuan-tuan ada tengok, ada baca buku tulisan pada Robert T. Kiyosaki, tajuk buku dia, "You want to rich and happy people to school." Itu buku dia tulis tu. Kita baca lah kenapa dia cakap macam tu. Betul juga kan? Kalau kita nak berjaya sebenarnya kita tak boleh kan? Boleh berjaya di mana-mana. Jadi itu mesti nak saya sampaikan lah kawan, bahawa anak didik kita ada peluang yang sama dengan semua anak mereka daripada kelas sampai kelas A pun peluang ni sama. Mereka yang paling penting adalah mereka rajin dan kejayaan kan. Jadi saya rasa itu sajalah saya ucapkan tanya kepada guru dia UNM Herod, begitu sponsor-sponsor sekolah yang ada di sini dan kepada pengarah-pengarah di komuniti, semoga kita dapat kerjasama pada masa-masa akan datang dan semoga tuan-tuan dan puan bolehlah memberi peluang kepada anak-anak kita. Jadi itu saja pada saya. Sekian, bila tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di atas ucapan Tuan Haji Jamsari bin Marim sebentar tadi. Seterusnya, marilah sama-sama menyaksikan tayangan video di wilayah Melaka dan Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan semua, video ini telah disediakan oleh Kolej Komuniti Jasin dengan kerjasama semua kolej Melaka dan Negeri Sembilan. Kolej Komuniti merupakan institusi tibat di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Di Melaka dan Negeri Sembilan terdapat 11 buah kolej komuniti yang berkiat aktif. Kolej tersebut adalah
Antara program yang ditawarkan adalah seperti berikut. Okey,
Hadirin sekalian, seterusnya adalah pembentangan ringkas program KK Melaka oleh Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti Bukit Beruang Puan Nur Suhaina binti Abdul Aziz. Ini ada sebarang persoalan boleh dikemukakan semasa sesi Q&A selepas pembentangan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis bagi program Anda Tanya Kami Jawab. Okey, yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, Encik Jamsari Mariman, guru-guru kaunseling Sekolah Menengah Melaka, pengarah-pengarah Kolej Komuniti Melaka dan Negeri Sembilan, serta pegawai-pegawai pengambilan Kolej Komuniti Melaka dan Negeri Sembilan. Jelas cikgu-cikgu semua? Jelas. Okey. Okay, Jelas. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Suhaina binti Abdul Aziz, pegawai pengambilan Kolej Komuniti Melaka, mewakili pegawai pengambilan Melaka, Kolej Komuniti Melaka. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin menerangkan tentang Kolej Komuniti. Okey, Kolej Komuniti Malaysia, kita ada 144 buah kolej di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, dan kita di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Siapa control slide saya boleh? Okey, next. Okey, ini laluan biasa pelajar sekolah menengah aliran akademik. Okey, pelajar akan tamat PT3 dan kemudian dia boleh pergi ke tingkatan 4 dan 5 untuk mengambil SPM ataupun mengikut aliran sijil vocational dan sijil kemahiran. Okey. Sekarang ni kita concentrate dengan laluan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5, iaitu kebanyakan sekolah-sekolah harian Dan selepas tamat pengajian, selepas tamat SPM, pelajar boleh pergi beberapa laluan yang kita tunjukkan dalam slide, dan salah satunya adalah aliran ke kolej komuniti dan juga ke politeknik. Okey. Ya, ada yang pelajar memilih untuk jadi matrik, ke prayu, tingkatan 6, dan ada juga pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang TVET, dia boleh memilih laluan ke politeknik dan kolej komuniti. Okey, next. Okey, seperti mana yang saya maklumkan, kolej komuniti di Malaysia, kita ada 104 buah kolej komuniti seluruh Malaysia. Dan untuk, untuk di wilayah Melaka dan Negeri Sembilan, di Melaka sahaja kita ada 6 kolej komuniti, iaitu Kolej Komuniti Masjid Tanah, Kolej Komuniti Bukit Beruang, Kolej Komuniti Kota Melaka, Kolej Komuniti Tangga Batu, Kolej Komuniti Jasin dan juga Kolej Komuniti Selandar. Okey, untuk Kolej Komuniti Negeri Sembilan akan diterangkan oleh pegawai pengambilan KK Jempol. Sekarang ni kita concentrate on Kolej Komuniti Negeri Melaka dahulu. Okey. Okay, next. Okey, ini soalan lazim yang kita sentiasa dapat daripada pihak sekolah, pihak guru-guru kaunseling, pelajar sendiri yang menanyakan bahawa adakah kolej komuniti Malaysia ni 100% kerajaan? Adakah kolej komuniti ni di bawah IPTA ataupun IPTS? Diiktiraf ataupun tidak? Yuran mahal ke tak? Itu soalan yang biasa kita dapat. Yang ni soalan yang sangat famous, ada bantuan kewangan ataupun tidak? Ambilan bila dan syarat kemasukan tempoh pengajian tu macam mana? Okey, saya akan terangkan secara detail. Okey, next. Okey, untuk makluman guru-guru kaunseling, cikgu-cikgu yang kita muliakan, untuk makluman Kolej Komuniti Malaysia, kita adalah 100% milik kerajaan dan kita adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, bila kita sebut asal kita di bawah Kementerian
pengajian tinggi. Kita ni 100% diiktiraf lah oleh MQA. Dan juga next, yuran kita adalah sangat murah, iaitu RM200 per semester. Okey, satu semester di College Community bersamaan 6 bulan. Ya, satu semester di College Community bersamaan 6 bulan. Okey. Okey, belajar di College Community kita ada 4 semester lah. Maknanya total pengajian di College Community adalah 2 tahun. Okay, kemudian kita pergi ke soalan yang famous yang kita selalu dapat, iaitu ada tak bantuan kewangan yang disediakan kepada pelajar college community? Ya, ada tuan-puan, syarat-syarat bantuan kewangan memang kita berikan kepada pelajar yang layak. Dulu kita bagi kepada pelajar yang pendapatan keluarganya 3,000 dan ke bawah dan diberi hanya 2 semester saja. Tapi sekarang ni syarat pembiayaan bantuan kewangan pelajar komuniti telah diupdate kepada pendapatan keluarga RM4,849 sebulan. Yang kita bagi fokus kepada pendapatan keluarga P40 bermakna pelajar yang pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,849 sebulan layak menerima bantuan kewangan pelajar college community sebanyak RM1,800 dan diberi selama 3 semester. Okey. Okey, pengajian college community ada 4 semester, maknanya 3 semester ditanggung oleh kerajaan dan 1 semester pelajar akan pergi LI, itu adalah tanggungan sendiri kepada pelajar sendiri. Okey. Ini okey. Untuk cara permohonan. Okey, kita maklumkan dulu sesi pengambilan pelajar college community. Okey, kalau kita lihat dulu sesi pengambilan mana-mana IPTA, kita ada sesi perdana iaitu ambilan Jun dan juga ambilan Disember mana-mana IPT. Tetapi di keadaan COVID dan keadaan semasa yang kita sedang hadapi sekarang ni, kita panggil dia adalah sesi pertama dan sesi kedua. Okey, untuk makluman tuan-puan, untuk sesi pertama pengambilan college community dan politeknik, sesi pertama adalah pada Disember dan pada sesi kedua adalah ambilan pada Februari. Okey, cara nak memohon ke college community ni kita ada banyak cara sebenarnya tuan-puan, tapi yang biasanya kita highlightkan 3 cara ni. Pertama, ambilan perdana iaitu sesi 1, permohonan boleh melalui UPU online. Okey, jika pelajar-pelajar terlepas untuk memohon online, UPU online, pelajar-pelajar boleh memohon melalui permohonan cara yang kedua iaitu https app.mypolicc.edu.my/iborang. Maklumat ni kita ada share dalam chat tuan-tuan boleh lihat nanti, ataupun tuan-puan boleh menghubungi terus pegawai pengambilan college committee yang berkenaan. Dalam ruangan chat tu kita ada sharekan maklumat-maklumat semua pegawai-pegawai College Committee College Committee Melaka dan Negeri Sembilan, nombor kontak dan juga kursus-kursus yang ditawarkan di College Committee Melaka dan Negeri Sembilan. So, jika ada pelajar-pelajar tuan-puan yang berminat dengan kursus-kursus yang kita tawarkan, tuan-puan bolehlah klik ke ruangan WhatsApp tu dan terus menghubungi pegawai pengambilan berkenaan. Okey, dan pegawai pengambilan kami akan melakukan segala pertanyaan pelajar-pelajar mengenai kursus-kursus yang kita tawarkan lah. Okey, next. Okey, syarat kelayakan untuk program sijil. Okey. Okey, untuk makluman kepada tuan-puan, syarat umum untuk masuk untuk mengikuti pengajian di College Committee Malaysia bagi program sijil adalah ada 2 sahaja. Pertama adalah warga negara Malaysia dan lulus SPM. Bagi sijil teknologi elektrik, pelajar perlulah tidak buta warna. Okey, dan terdapat juga syarat-syarat khas bagi kursus-kursus yang
kami tawarkan. Yang ini tuan-puan boleh rujuk terus kepada pegawai pengambilan TK masing-masing. Okey, untuk college community yang menawarkan diploma iaitu di College Community Masjid Tanah dan juga College Community Kota Melaka. Okey, yang ini yang dipaparkan di depan tuan-puan ni adalah syarat kelayakan program diploma in rail signaling dan communication technology. Yang ini ditawarkan di College Community Masjid Tanah. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan lah. Bermakna permohonan boleh dua cara, iaitu pelajar lepasan SPM atau pelajar lepasan college community. Boleh mengikuti program diploma tersebut mengikut syarat-syarat yang kita perlukan. Okay, next. Dan ini adalah syarat kelayakan program diploma dan dana rambut. Okey, ada dua syarat juga, iaitu warga negara Malaysia, lulus sijil College Community dalam program sijil dan dana rambut atau sijil kecantikan dan dana rambut, atau ini laluan terus pelajar-pelajar lepasan SPM, iaitu memiliki SPM, lulus Bahasa Melayu, lulus sejarah dan mendapat 5 kepujian mana-mana mata pelajaran. Okey, untuk makluman tuan-puan, program diploma College Community Malaysia, pelajar-pelajar layak memohon PTPTN untuk program diploma. Manakala untuk program sijil di College Community, pelajar layak menerima bantuan pelajar College Community yang tak perlu dibayar balik. Okey, maknanya yang kita bagi sebanyak RM5,400 bagi program sijil tidak perlu dibayar balik jika pelajar tersebut tamat pengajian. Okay. Next. Okay, yang ini saya terangkan tadi secara surface yang tempoh pengajian dan pelaksanaan di College Community kita ada 2 tahun, iaitu bersamaan 4 semester, 6 bulan setiap semester, dan mod pengajian adalah sepenuh masa. Dan pelajar kami menjalani 70% praktikal dan 30% teori. Dan pada semester akhir, pelajar akan mengikuti latihan industri mengikut kursus-kursus yang mereka ikutilah. Okay, next. Okay, yang ini kita nak maklumkan tentang pelaksanaan program SKK Bridging. Yang ini adalah kepada pelajar-pelajar yang tidak lulus SPM. Okay, next. Okay, apa syarat-syarat untuk yang kita maklumkan tadi, seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Jamsari, terdapat pelajar-pelajar lepasan SPM tidak lulus SPM kan? Ini adalah laluan untuk mereka lah. Okey, di mana kita panggil sijil tersebut sijil College Community Bridging. Okey, dan syarat-syarat permohonan pelajar tersebut adalah pelajar tersebut perlulah warga negara Malaysia, berumur 17 tahun ke atas, tanpa SPM. Okey, yang ini saya nak kena terangkan tanpa SPM adalah bermaksud bukannya pelajar tu belajar sampai tingkatan 3 berhenti kemudian nak mohon SKK Bridging, bukan Maksud di sini pelajar tanpa SPM, pelajar-pelajar tersebut menduduki SPM tetapi tidak dianugerahkan sijil. Bermakna kata simpelnya di sini adalah pelajar tersebut gagal SPM, maknanya tidak mendapat sijil SPM. Kita panggil lulusan menengah. Okey. Dan kursus-kursus yang ditawarkan di College Community Melaka ni, ada yang ditawarkan di College Community Selanda, College Community Selanda dan juga College Community Masjid Tanah, tak silap saya, untuk Negeri Melaka. Nanti ada pegawai yang akan betulkanlah jika saya silap. Dan pakej pengajian adalah 5 semester. Maknanya dia ada extra 1 semester, iaitu semester 1 kita panggil sister bridging. Kemudian dia akan mengikuti CJ College Community seperti biasa selama 4 bulan. Dan dia boleh terus pergi ke diploma politeknik ataupun college community dan juga kerjaya. Maknanya kalau dia tak lulus SPM tidak bermakna peluang untuk sambung belajar tu tak ada.
Maknanya kalau dia tetapi dia ada lebih satu semester lah, ada 6 bulan masa yang perlu dia peruntukkan untuk mendapatkan CJ College Committee. Faham kalau nanti soalan next dekat Q&A nantilah. Okay, next. Ini laluan SKK bridging bagi pelajar-pelajar yang gagal SPM. Semester 1 dia akan mengikuti bridging satu semester. Semester 2, 3, 4 mengikut silibus program induk College Committee. Yang mana-mana College Committee yang menawarkan SKK bridging lah. Dan semester 5 latihan industri. Yuran pengajian seperti biasa RM200 per semester. Dan pelajar ini juga layak memohon bantuan kewangan pelajar College Committee lah. Okay. Okay, next. Okay, ini kita dah terangkan tadi. Next. Okay. Ini perbezaan yang saya sebut tadi. Laluan untuk ke College Committee ada 2 laluan, iaitu lulus SPM dan juga tanpa SPM. Jika tanpa SPM, pelajar perlu mengikuti 1 semester bridging yang memperuntukkan 5 semester lah. Manakala pelajar yang lulus SPM dan warga negara mengikuti sijil College Committee yang memperuntukkan hanya 4 semester. Okay, next. Okey, yang ini kita pergi secara draft. Okey, untuk College Committee Bukit Beruang Melaka, berikut adalah khusus-khusus yang kita tawarkan. Iaitu sijil kulineri, sijil operasi perhotelan, sijil teknologi elektrik dan sijil servis kadar ringan. Okey, next. Untuk sijil College Committee yang ditawarkan di College Committee Masjid Tanah Melaka, okey, terdapat sijil landscape, sijil teknologi elektrik, sijil sistem komputer dan rangkaian, sijil teknologi maklumat, diploma in rail signaling and communication technologies, sijil asas landscape bagi pelajar yang masalah pembelajaran. Okey, untuk makluman tuan-puan, untuk sijil asas College Committee yang ditawarkan di Masjid Tanah, sebentar ya. Kita untuk pelajar yang ada masalah pembelajaran yang kita panggil OKU, masalah pembelajaran, ada satu khusus untuk pelajar tersebut iaitu sijil asas landscape. Untuk tuan-puan untuk bolehlah sebarluaskan makluman ini kepada tuan-puan yang ada berkeperluan khas. Okay, next. Untuk sijil College Committee yang ditawarkan di College Justin, kita ada sijil multimedia kreatif, periklanan, sijil perkhidmatan logistik, sijil sistem komputer dan rangkaian dan sijil teknologi seni bina. Okay, bagi College Committee Selanda, sijil landscape, sijil operasi perniagaan, sijil teknologi penyunjukan dan penyamanan udara, sijil sistem komputer dan rangkaian, sijil bridging, teknologi penyunjukan dan penyamanan udara. Yang ini yang saya terang tadi itulah sijil bridging bagi khas bagi pelajar-pelajar yang tidak lulus SPM. Manakala jika pelajar tersebut minat dalam bidang teknologi penyunjukan penyamanan udara dan pelajar tersebut lulus SPM, boleh pergi ke sijil teknologi penyunjukan dan penyamanan udara. Itu beza dia. Bezanya tadi yang saya sebut tadi adalah semester, bilangan semester tersebut. Untuk pelajar laluan SPM yang lulus SPM 4 semester, bagi pelajar yang tidak lulus SPM, masa yang diperuntukkan adalah 5 semester. Okey. Okey, next. Bagi sijil College Committee yang ditawarkan di College Committee Kota Melaka, okey, terdapat sijil dandanan rambut, sijil terapi kecantikan dan spa, diploma dan dandanan rambut. Okey, ini College Committee yang menawarkan diploma. Okey, next. Okey, bagi College Committee Kota Tangga Batu, sijil pelancongan dan penggembaraan. Okey. Okey, next. Okey, untuk makluman tuan-puan, guru-guru dan juga hadirin hadirat sekalian, pelajar College Committee kita dah design untuk tiga laluan kerjaya, iaitu pertama, pelajar-pelajar boleh sambung belajar di mana-mana politeknik selepas tamat program sijil.
pelajar boleh menjadi usahawan berjaya dan pelajar-pelajar boleh bekerja dalam bidang industri. Okey. Itu laluan kerjaya bagi pelajar-pelajar College Community lah. Okey, kita lihat sedikit kejayaan College Community di dada-dada akbar. Okey, next. Ini laluan ini hanya sepintas lalu ini terbukti pelajar pendidikan teknikal vocational ubah nasib pelajar kurang cemerlang dalam bidang akademik. SPM tak seberapa tapi gaji 24,000. Kalah gaji-gaji guru-guru dan juga pensyarah College Community. Okey, hanya buat bisnes sahaja. Okey, ini pelajar kita College Community Bukit Beruang dalam bidang operasi perhotelan. Sekarang ni glamour dalam bidang barista, iaitu bidang pembuatan kopi. Okey, kemudian next. Okey, next. Okey, inovasi yang dicipta oleh pelajar-pelajar College Community ke taraf dunia dalam sistem SMS untuk hidup dan matikan alat elektrik. Ini hasil-hasil kerja pelajar dan juga pensyarah sebagai pensyarah bimbingan. Okey, next. Okey, terbukti pelajar-pelajar kita juga hebat dalam bidang inovasi dan juga pertandingan-pertandingan yang telah mereka ikuti seperti yang tertera di hadapan lah. Next. Okey. Okey, rezeki si barber. Okey, potong rambut Okey, bekerja sama dengan wakil industri. Okey, next. Okey. Okey, untuk makluman guru-guru kaunselor, jika dulu kita biasa memasuki kawasan orang-orang asli untuk didedahkan dengan peluang untuk sambung belajar ke College Community dan Politeknik melalui program-program yang dibuat oleh UPU, College Community sendiri, Politeknik tetapi sekarang ni kita adalah sangat terbatas dan salah satu usaha yang kita boleh buat oleh College Community sekarang ni adalah secara sebeginilah. So saya di sini saya sangat berharap kepada tuan-puan untuk memaklumkan maklumat-maklumat yang kita bagi ini supaya pelajar-pelajar tuan-puan dapat menyambung pengajian terutama dalam bidang TVET yang kita tawarkan di College Community dan Politeknik. Okey, next. Alamak ni saya tak faham lah, tapi ini adalah kejayaan pelajar-pelajar India yang kita pernah ambil Okey, untuk makluman kepada cikgu-cikgu sekolah tiada apa kita panggil, saya dah lupa ayat dia. Untuk masuk ke College Community kita tak ada mengira bangsa, agama. Janji pelajar tersebut adalah warga negara Malaysia. Oh, kita tak ada kota kota pelajar Cina berapa, kota Melayu berapa, kota India berapa, tak ada. Janji pelajar tersebut lulus SPM dan juga warga negara Malaysia, pelajar-pelajar tersebut sangat dialu-alukan untuk memohon ke College Community. Okay, next. Okay, ini adalah daripada College Community Bukit Beruang. Okey, ice carving kita dah bawa pelajar-pelajar kita pergi ke pertandingan Indonesian Saloon Kuliner 2017 dan pelajar kita merangkul pingat perak dan gasa dalam bidang ice carving. Okey, next. Okey, buka bengkel demi bantu orang ramai. Okey, ini pelajar kita lepas tamat pengajian dia tak pergi mana-mana bekerja tetapi dia menjadi usahawan untuk menjadi mekanik. Dan dia buat mekanik ni bukan buat dalam kedai, dia buat kat tepi ruang rumah dia je. Customer dah derek-derek. Maknanya bidang TVET ni sangat berguna dan boleh menjana pendapatan kepada pelajar tersebut. Okey, next. Okey. Okey, pelajar seperti yang kita cakap beritahu tadi, pelajar-pelajar College Community boleh menjana pendapatan melalui usaha menjadi usahawan. Ini dah terbuktilah tuan-puan. Next. Okey, next. Next. Okey, next. Okey, ini pelajar
dalam bidang otomotif, bidang otomotif yang kita panggil CJ Servis Kendaraan yang ditawarkan di Kolej Komuniti Bukit Beruang dan juga Kolej Komuniti Jempol. Okey, pelajar perempuan menjadi mekanik lah. Okay, next. Okey, ini gaduan-gaduan Kolej Komuniti. Okay, politeknik dan kolej komuniti bukan alternatif kedua. Okay, dulu kita kata pelajar-pelajar kolej komuniti adalah pilihan yang kedua bagi pelajar yang tercicir. Okay, untuk makluman tuan-puan, guru-guru, sebagai contoh pelajar-pelajar kolej komuniti Beruang dalam bidang kulineri. Terdapat pelajar yang 6A, 7A pun memohon untuk masuk ke kolej komuniti dalam bidang kulineri kerana pelajar-pelajar tersebut dah ada aim untuk menjadi businesswoman, businessman lepas tamat pengajian. Okay. Next. Okay, kelepasan pelajar kolej komuniti politeknik mempunyai boleh pasaran kerja yang tinggi. Okay, next. Okay, next. Next. Okay, ini adalah antara catatan akhbar yang kita kumpul untuk kejayaan kolej komuniti dan juga pelajar-pelajar kolej komuniti. Next. Ada yang saya percayalah ada gambar-gambar yang kita pamerkan ni adalah pelajar-pelajar tuan-puan sendiri di sekolah. Next. Okey, ini adalah aktiviti PDP pelajar. Okey, next. Gambar-gambar ini kita nak tunjuk gambar je. Okey. Seperti yang saya maklumkan, pelajar-pelajar kita 70% pengajian adalah praktikal dan 30% adalah teori. Bermakna daripada pukul 8 sampai pukul 5 duduklah kat bengkel untuk mempelajari kursus-kursus yang mereka ikutilah. Okey, ini pelajar kita dalam industri sedang membuat latihan industri. Next. Okey. Next. Okey, ini laluan pelajar selepas tamat dalam bidang sijil. Pelajar-pelajar boleh mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di Politeknik untuk program diploma. Okey, next. Next. Ini pelajar-pelajar yang mengikuti servis kendaraan. Okay. Pelajar-pelajar tersebut diwaraikan alatan dalam kereta dan pasang balik. Buka pasang lama-lama 2 tahun pandailah dia orang ni. Okay, next. Okay, next. Next. Okay, next. Next. Okay, ni adalah pelajar-pelajar kulineri. Next. Okay, kulineri maksudnya di sini kita akan ajar pelajar-pelajar tersebut dalam bidang pastry and confectionery, western food, Asian food. Next. Lepas masak kena makan tuan-puan, sebab dia kena belajar cara nak rasa makanan tersebut lah. Ini pelajar dalam bidang sijil operasi perhotelan. Okay, next. Next. Okay, ini laluan pelajar untuk ke diploma politeknik. Next. Okay, ini sijil teknologi maklumat. Okay, next. Okay, ini adalah apa yang dia akan belajar di kolej komuniti lah untuk sijil komputer rangkaian. Okay, next. Ini landscape. Okay, sekarang ni dalam musim-musim PKP kita nak pergi beli pasu pun sold out tuan-puan. So kebanyakan pelajar lepasan sijil landscape ni buat bisnes batu-batu hiasan, pasu-pasu Terdapat usahawan-usahawan daripada pelajar kolej komuniti Masjid Tanah dalam sijil landscape buat bisnes tersebut lah. Okay, next. Yang ini pelancongan dalam pengembaraan. Okay, next. Okay, ini diploma yang ditawarkan di Masjid Tanah. Okay, next. Okay, aktiviti sukan kolej komuniti. Next.
Okay, kita ada pasukan futsal, bola, larian. Okay. Tetapi di musim-musim yang sekarang ni kebanyakan pelajar-pelajar kita memasuki sukan secara e-sport. E-sport lah. Okay, next. Okay, next. Okay, ada pertanyaan daripada guru-guru lah college community yang kebanyakan ada yang rumah kedai, macam mana kita provide kemudahan untuk pelajar-pelajar untuk bersukan. Kita buat secara sewaan lah, macam padang dan sebagainya. Okay, next. Okay, dah. Okay, untuk KK Melaka, itu sahaja daripada saya. Nanti soalan kita akan terangkan selanjutnya di akhir program lah. Okay, terima kasih. Sorry. Okay, saya serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Puan Suhaini. Okay, sesuai dengan masanya menjemput Duralim dan Kolej Komuniti untuk Narkas bagi Negeri Sembilan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menanti host untuk share slide. Okay, sebelum tu yang saya hormati, terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha Cik Jamsari bin Mariman, pegawai-pegawai JPN Melaka, pengarah-pengarah Kolej Komuniti, yang saya hormati guru-guru kaunseling Negeri Melaka serta hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Jadi sebelum saya meneruskan, saya perkenalkan diri, saya Azizul bin Duralim, pegawai pengambilan Kolej Komuniti Jempol yang akan mewakili pegawai pengambilan bagi Kolej Komuniti Negeri Sembilan. Okey, baik. Jadi saya takkan ulang semula apa yang telah disampaikan oleh rakan pegawai pengambilan saya daripada Negeri Melaka tadi. Okey. Cuma saya akan teruskan dan fokuskan kepada maklumat berkaitan dengan Kolej Komuniti dan juga program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti di Negeri Sembilan. Okey, jadi untuk makluman kepada semua pegawai-pegawai, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian. Okey, di Negeri Sembilan kita mempunyai 5 buah Kolej Komuniti. Okey, kita ada 5 buah Kolej Komuniti, iaitu Kolej Komuniti Jelbu, Kolej Komuniti Rembau, Tampin, Jempol dan Kuala Pilah. Okey, dan untuk makluman semua, di antara 5 buah Kolej Komuniti ini, okey, Kolej Komuniti Jelebu, dia ada kampus yang lengkap berserta dengan asrama lah. Okey. Tapi untuk kolej komuniti yang lain, kebanyakannya adalah kita membuat kerjasama dengan pengusaha rumah sewa untuk penginapan pelajar. Okey, jadi okey, next. Okey, jadi sekarang ni saya akan terangkan program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti di Negeri Sembilan. Okey, dari segi syarat dan sebagainya sama seperti apa yang telah diterangkan oleh Puan Suhaina tadi. Okey, jadi makna kata kita ada 2 kelompok lah. Satu kelompok pelajar yang lulus SPM dan satu lagi adalah kelompok pelajar ataupun kumpulan pelajar yang gagal SPM. Okey, jadi kedua-dua ni ada peluang untuk bersama kita di Kolej Komuniti lah. Okey, baik. Dan untuk saya pergi dulu yang bagi yang gagal SPM ni, seperti mana diterangkan oleh Puan Suhaina tadi, yang dah ambil SPM tapi gagal. Okey, jadi di Negeri Sembilan hanya ada satu kolej yang menawarkan program yang kita panggil sebagai program bridging, sijil bridging.
yang mana CJ Bridging ni khas khusus kepada servis kenderaan ringan. Okey. Satu semester dia buat program bridging dan kemudiannya dia akan sambung dengan CJ servis kenderaan ringan. Okey. Jadi kalau cikgu tertanya apa servis kenderaan ringan ni, dia lebih dia memfokuskan kepada sebuah kereta, kenderaan ringan ni kereta lah kan, bukan motor kereta. Daripada apa enjin sampailah ke wiringnya, sampailah ke aircon, tayar sebiji kereta lah. Okey, itu bermaksud servis kenderaan ringan. Okey, kembali semula untuk program-program bagi pelajar yang lulus SPM. Okey, bagi Kolej Komuniti Jempol, kita ada 3 program yang lain iaitu sijil teknologi elektrik, okey. Kemudian sijil servis kenderaan ringan dan juga sijil teknologi seni bina. Okey, semua program ni selama 2 tahun. Okey, next. Okey, seterusnya di Kolej Komuniti Tampin, okey. 3 program yang ditawarkan. Okey, baik. Satu adalah sijil dandanan rambut bermodul. Yang kedua sijil terapi kecantikan dan spa. Dan yang ketiga sijil asas ikan hiasan. Ini bagi apa? Golongan ataupun pemohon daripada OKU, kurang-kurang upaya. Okay, next. Bagi program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Jelebu, okay, ada 5 program dan iaitu pertama adalah sijil teknologi elektrik, okay, khusus kepada pemasangan dan perkhidmatan, sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan, sijil teknologi pembinaan bangunan. Seterusnya yang keempat sijil sistem komputer dan rangkaian dan sijil asas pemprosesan makanan. Okey, untuk apa orang kurang payah lah. Okey, next. Bagi Kolej Komuniti Rembau, okey, 2 program yang ditawarkan. Okey, satu adalah sijil agroteknologi dan yang kedua sijil fashion dan pakaian. Sijil fashion dan pakaian. Jadi sijil fashion dan pakaian ini baru saja saya kira dalam tahun lepas ke, baru saja ditawarkan di Kolej Komuniti Rembau. Jadi kepada guru-guru yang mungkin ada maklumat KK Rembau sebelum ni, jadi boleh update lah. Jadi ada satu program baru iaitu sijil fashion dan pakaian. Seterusnya. Dan Kolej Komuniti yang kelima yang ada di Negeri Sembilan iaitu Kolej Komuniti Kuala Pilah. Kolej Komuniti Kuala Pilah, okay, satu program yang menarik iaitu sijil teknologi peranti muda alih. Jadi pada pelajar-pelajar yang ada minat kepada teknologi IR 4.0 dan Kolej Komuniti Kuala Pilah juga banyak membawa pelajar-pelajar berkaitan dengan robotik dalam mendedahkan teknologi terkini ni. Jadi bolehlah kita wawarkan ataupun promosikan Kolej Komuniti Kuala Pilah yang menawarkan sijil teknologi peranti muda alih. Okey, jadi itulah 5 buah kolej komuniti di Negeri Sembilan dan program-program yang ditawarkan di kolej-kolej komuniti di Negeri Sembilan. Okey, Puan Pengerusi. Puan Samia. Okey, terima kasih kepada Encik Azizul bintu Ralim atas pembentangan sebentar tadi. Okey, sebelum kita masuk kepada sesi Q&A, saya persilakan Encik Khairul Anwar, pengarah KK Tangga Batu untuk menyampaikan sedikit maklumat. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar bin Muhammad, pengarah Kolej Komuniti Tangga Batu. Saya nak share sedikit berkenaan dengan laluan untuk pelajar-pelajar yang aktif dalam sukan.
Kebetulan saya merupakan ahli Majlis Tertinggi Majlis Sukan College Committee ataupun ringkasnya MASCOM. Kalau di peringkat sekolah kita ada MSSM, kita di College Committee kita ada MASCOM. Jadi pelajar-pelajar yang aktif sukan dan berbakat di sekolah dalam sukan, mereka boleh meneruskan karier dalam sukan di College Committee. Dan MASCOM akan menyertai kejohanan-kejohanan di peringkat tertinggi kementerian seperti SUKIP, SIGMA, yang mana dalam kejohanan ini persatuan-persatuan sukan dan juga KPT sendiri akan memantau bakat dan kebolehan pelajar untuk disalurkan, diserap dalam pasukan kebangsaan. Dan kita menyertai kejohanan-kejohanan universiti, sukan universiti dunia, sukan universiti ASEAN, dan saya sendiri pernah membawa pasukan IPT Malaysia ke kejohanan sukan Universiti ASEAN di Myanmar pada 2018 yang lepas. Jadi maknanya laluan-laluan untuk pelajar-pelajar sukan ini, mereka boleh meneruskan karier dan menimba ilmu di college community. Jadinya selain dapat skill, mereka masih boleh meneruskan kerjaya ataupun karier dalam sukan. Jadi saya buka peluang untuk pelajar-pelajar di sekolah yang cenderung dan aktif dalam sukan untuk meneruskan sukan bersama kami di college community. Itulah saya nak kongsikan berkenaan dengan laluan sukan pada pelajar-pelajar ataupun calon-calon pelajar yang akan masuk college community. Terima kasih pengerusi dan semua ahli. Okey, terima kasih kepada Pengarah Kolej Komuniti Tangga Batu, Encik Khairul Anwar. Okey, tanpa melengahkan masa, kita buka kepada sesi Q&A. Sebarang persoalan yang dikemukakan oleh pihak Majlis Kaunseling Melaka dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, insya-Allah kami Kolej Komuniti akan cuba untuk menjawab sebaik mungkinlah. Dan untuk makluman sebelum tu saya ucapkan terima kasih juga kepada kehadiran selain daripada tu ada Cikgu Muhammad Rizwan bin Sanusi penolong pengarah di unit HAM juga. Selain daripada tadi Cikgu Khairul Irwan dan juga Tuan Haji Jamsari Okey, terima kasih, teruskan. Ya, silakan. Okey, Di sekarang sini kita ada 11 orang kita pegawai pengambilan juga pengarah. Kita buka kepada laluan untuk Q&A. Silakan. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar cikgu. Dengar. Ya. Kat sini saya ada masalah nak dengar sebab apa dia macam gagak-gagak putus-putus. Jadi, Cikgu Josi Rizal Okey, silakan cikgu. Saya Cikgu Josi Rizal daripada SMP Hang Kasturi. Ya, cikgu. Okey, banyak macam sekolah saya ada pendidikan khas. Kalau ada macam mana saya nak dapat bahan-bahan untuk saya salurkan kepada cikgu pendidikan khas? Okey, cikgu, yang ini. Okey, satu. Nombor dua, saya dapat nombor telefon, saya dapat screenshot nombor telefon daripada KK Selanda, Encik Arifin Ya, saya. Ini untuk saya, boleh jadi saya terpaksa gunakan nombor telefon tu untuk pelajar-pelajar saya yang gagal tak dapat sijil SPM tak ada gagal BM ataupun sejarah InsyaAllah. Sebab saya terpaksa ambil nombor telefon ni sebab saya nak menghubungi susah. Ya. Pelajar ni, waktu PKP ni kan kadang-kadang ada yang kerja, lepas tu ada yang balik malam dan sebagainya Jadi saya standby nombor telefon tu. Saya akan war-warkan. Tengoklah mana yang timbul nanti. Itu saja. Terima kasih. Okey, cikgu, terima kasih banyak cikgu. Saya serah kepada pegawai pengambilan untuk menjawab. Saya ingin ambil untuk sebagai jawapan bagi soalan pertama cikgu berkaitan dengan apa yang kita nak raikan anak-anak yang berperan khas kan. Sebenarnya cikgu, program ini yang anda tanya kami jawabnya dia ada tiga tarikh. Hari ini kita bersama dengan Guru Mingganan Kaunseling Melaka
5 hari bulan kita bersama dengan Guru Bimbingan Kaunseling Negeri Sembilan, dan pada 8 hari bulan kita bersama dengan unit pendidikan khas atau sektor pendidikan khas Negeri Sembilan dan Melaka. Di situ nanti guru-guru pendidikan khas akan bersama. Kita kalau cikgu berminat, saya akan sharekan link dia. Kita akan bersama dengan Puan Jamila dan juga Tuan Haji Aziz Lani lah. Jadi apa yang kita lihat ialah semua kita panggil dokumen ataupun maklumat bagi anak-anak berkebutuhan khas ni, kita akan sharekan kepada guru panitia atau guru penulung kanan pendidikan khas yang akan hadir bersama dengan program itu. Tapi untuk makluman cikgu, untuk anak-anak berkebutuhan khas ni sebenarnya 3 kolej komuniti menawarkan iaitu kalau di Melaka di Minyak Tanah lah. Kalau di Sembilan kita ada di Jelebu dan ada di Tampin jugalah. Dan seperti mana kata Puan Suhaina tadi, mereka ini mempunyai satu kita panggil pembiayaan khas. Walhal dia punya amount lebih besar daripada amount pelajar sepenuh masa yang lain. Dan kita lihat mereka ini juga mempunyai kita panggil kemasukan yang tanpa had usia lah. Maksudnya bermula pada usia dia lepas sekolah tu, mereka dah boleh tawarkan ke 17 tahun tu ke kolej komuniti. Kadang-kadang mereka yang datang ke kolej mungkin umur dia 19 tahun, 21 tahun pun tiada masalah. Asalkan mereka ni ada satu kita panggil temu bual yang akan dia kena lepas untuk lihat dia punya keupayaan untuk dia urus diri lah. Mereka yang ditawarkan ni berkategori LD ataupun lembang pembelajaran lah. The next nanti cikgu untuk yang lain-lain nanti saya kira kita boleh lengkapkan dengan maklumat kepada cikgu juga, insya-Allah. Saya mohonlah Cikgu Rizal ataupun yang berminat ni untuk dengar pada 8 hari bulan nantilah, insya-Allah. Cumanya untuk anak-anak kebutuhan ni cikgu, kita mohonlah kalau boleh, kalau dia dah berusia 17 tahun tu ke atas tu, kalau katakan nampak dia boleh urus diri, bolehlah di laluan untuk dia berada di kolej komuniti berdekatan lah, terutamanya kalau Melaka Majlis Tanah kan menawarkan landscape. Kemudiannya kalau nak ke Jelebu tak ada masalah, ada asrama cikgu. Ada asrama di Jelebu. Di Tampin tak ada asrama lah, tapi kita raikan anak-anak ini dengan rumah-rumah yang berdekatan dengan kolej komuniti. Cumanya yang saya sebut tadi lah, mereka mesti melepasi satu kita panggil tapisan temu bual di mana mereka boleh untuk urus diri sahaja yang kita akan terima untuk mereka menyambung pengajian lah. Cikgu Yossi Rizal, saya rasa mungkin soalan pertama terjawab. Soalan kedua saya serahkan kepada pegawai pengambilan yang terlibat tadi Encik Arifin. Kalau ditanya atau di call, tolonglah jawab bila-bila masa. Sebab kata Cikgu Yossi Rizal tadi, kadang-kadang pelajar ni balik malam bekerja kan, ataupun tidak ada handset. Selepas ayah ibu balik baru ada handset. Jadi kita bantulah untuk menjawab soalan pada mereka. Moga mereka dapat kita bantu untuk jadikan pelajar kita, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Yossi Rizal. Terima kasih. Okey, saya tambah sedikit jawapan untuk Cikgu Yossi Rizal. Okey, dalam ruangan chat kita ada share link untuk maklumat berkaitan Kolej Komuniti 1 Malaysia. Okey, link tersebut adalah http://adilan.mypolicc.edu.my. Ini semua maklumat tentang pelajar-pelajar berkeperluan khas, pelajar-pelajar minat khusus yang ada di seluruh Malaysia, Kolej Komuniti. Tuan-puan boleh cari dalam link tersebut. Semuanya lengkap dan diupdate. Okey, terima kasih Puan Suhaina. Dan juga saya sertakan juga borang permohonan kemasukan kepada pelajar-pelajar yang terlepas dalam pengisian borang UPU. Ada link juga saya sertakan dalam ruangan chat lah. http://policc.edu.my/e-borang. Puan boleh isi borang tersebut. Sebab sekarang ni dalam keadaan macam ni, pelajar tak boleh datang ke kolej kan. So boleh isi borang-borang tersebut ataupun terus menghubungi pegawai-pegawai pengambilan yang kita telefon tersebut lah. Itu saja. Terima kasih. Cikgu Yossi, kalau saya tanya cikgu, ada tak pelajar-pelajar lepasan di sekolah tu atau mungkin di sekolah cikgu yang dah berusia 17 tahun ke atas? Maksud saya mungkin 18 tahun, 19 tahun yang boleh digerakkan untuk ada pelajar tu macam dia peralihan kan. Umur dia meningkat atas tu ada. Dia yang gagal BM tu. Okey, tapi dia pelajar berkeperluan khas cikgu Pelajar berkeperluan khas Ya. Dia kategori pelajar OKU lah. Bukan. Dia biasa.
Oh, Dia okey. perdana punya. Tapi dia OKU ke cikgu? Ya saya. Dia kategori OKU ke? Minta maaf lah dia BM ni dia gagal. Okey, maknanya dia pelajar bukan OKU lah. Bukan belajar Okey. OKU. Okey tak. Okey, mungkin lain tak begitu clear. Okey, silakan yang lain. InsyaAllah. Ya, lain tak begitu clear. Assalamualaikum cikgu-cikgu yang hadir. Silakan cikgu untuk bertanya. Jangan segan cikgu untuk bertanya. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ramdi. Ya, cikgu Apa khabar? Zulmi. Alhamdulillah sihat cikgu. Saya ni Ini orang kat kuat rumah saya MBK ni Melaka. telefon. Saya ni kat rumah ni putus sikit. Saya tak apa clear tadi. Saya puas nak betulkan. Mungkin daripada sudut anak-anak pun sekali PDR kot. Yalah tu. Hari ni ada yang 2 orang tengah Google Meet. Okey. Mungkin saya terlepas pandang ataupun sudah diterangkan ketika taklimat tadi. Yang pertama sekali saya terima kasihlah kepada pihak College Community di atas program kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat satu panduan ataupun satu perkara yang boleh dimanfaatkan dan disampaikan kepada anak pelajar khususnya di negeri Melaka ni. Okay, jadi kita lihat College Community ini menumpukan kepada pelajar-pelajar setempat di daerah itu. Jadi tadi ada tuan beritahu yang ada College Community yang menjadikan asrama dan sebagainya. Cuma nak tanya di sini adalah tentang berkaitan dengan penempatan yang mereka luar daripada daerah tersebut yang pergi ke ataupun yang belajar di college tersebut. Adakah pihak College Community yang menyediakan rumah sewa ataupun mereka yang cari sendiri daripada sudut penginapan tu? Itu saya rasa itu sajalah, sebab saya tengok mungkin di Tangga Batu lain programnya, di Jasin lain programnya, mungkin di Negeri Sembilan lain ada, mungkin kecenderungan pelajar-pelajar ini berbeza. Jadi dia berminat nak pergi ke Negeri Sembilan contohnya kan. Jadi mungkin boleh dapatkan pencerahan. Mungkin dah diterangkan, saya takut saya terlepas tadi. Saya klik tak berapa clear tadi. Saya pun tak tahu suara saya clear ke tidak. Okay, terima kasih tuan. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Silakan buka pengambilan. Yang mana nak boleh jawab? Silakan. Puan Samiah ke, Puan Azimah ke, silakan. Untuk makluman Cikgu Zulmi, memang College Community Melaka Negeri Sembilan ni hanya ada satu college saja yang ada asrama, iaitu College Community Jelebu sahaja. Itu pun tak cukup. Dia punya apa? Dia punya asrama dia. Ada juga pelajar duduk kat luar. Dia punya pengarah di sini. Apa ni? Cik Isyamuddin. Jadi kita lihat sebenarnya untuk makluman Cikgu Zuhelmi, pegawai-pegawai pengambilan di dalam satu jawatankuasa bila mana mengambil pelajar pada hari pendaftaran, memang kami berusaha untuk membantu menyediakan rumah sewa, terutama yang berkaitan dengan college community lah. Dan rata-ratanya memang penyewa rumah pun sebenarnya dah macam, yalah, ada menunggu pelajar untuk the next lah. Cuma dalam keadaan COVID-19 ni, pandemik ni, kita nampak ada macam tempat saya sendiri kan, ada beberapa rumah yang hilang lah. Maksud hilang ni, tuan rumah dia dah tak ada orang pelajar, maknanya dia sewakan pada orang lain. Itu mungkin kita ada cabaran. Tetapi untuk makluman cikgu, memang di bawah jawatankuasa pendaftaran pelajar, memang ada satu PIC lah yang wujudkan ataupun dibentuk bagi membantu untuk mendapatkan rumah sewa. Cumanya ibu bapa boleh juga mencari sendiri rumah sewa, sebab kita tak menyediakan rumah sewa, kita bantu untuk mendapat rumah sewa lah. Tapi setakat ini saya nampaklah rata-rata college community sangat membantu dan tidak ada pelajar yang berdaftar tiada rumah. Tiada pelajar yang berkhemah pun untuk bermalam. Semuanya ada rumah setelah mereka mendaftarlah. InsyaAllah lah cikgu. Jadi kalau katakan tadi ada pelajar di Negeri Sembilan, Melaka nak ke Negeri Sembilan untuk belajar kan, kalau kata di KK Jelebu dah ada asrama. Tapi kalau di KK lain, jangan bimbang cikgu, insyaAllah. Kita akan membantu pelajar kita untuk memastikan mereka ni ada kebajikan dan keselamatan bagi pelajar. InsyaAllah cikgu Zulmi. Terima kasih pada pertanyaan tadi. Okey, next, teruskan.
Atau ada tak tambah ke apa ni daripada program pengambilan? Jawapan saya tadi. Kalau nak tambah? Silakan. Ada. Siap. Okey. Okey. Daripada cikgu tersebut, college community memang kita tawarkan pelbagai-bagai program cikgu. Kita dah ikut konsep ASRO, macam-macam ada. Okey, ada yang berminat otomotif, pergilah bidang otomotif. Ada yang pelajar kita dari Melaka, tak nak duduk Melaka, nak pergi Negeri Sembilan, pergilah pilih dekat KK Jempol. Okay. Tetapi keutamaan kita sebenarnya kita menerima pelajar dalam Melaka dan negeri-negeri yang berdekatan dengan college community untuk sebab kita dah dalam keadaan macam ni, kita memang membuka peluang sebesar-besar peluang untuk pelajar Melaka dan Negeri Sembilan. Dan jika ada apa-apa hal macam contohnya PKP macam ni, senang kita nak uruskan pelajar-pelajar. So ini adalah peluang kepada pelajar dan dalam Melaka, Negeri Sembilan untuk belajar ke College Community Melaka dan Negeri Sembilan. Kita Melaka walaupun sebut Melaka, tak jauh mana pun. Kan? Boleh balik hari walaupun duduk dekat Al-Wajar, duduk dekat Jasin kalau pelajar ada kenderaan. Dan kalau jika pelajar tak ada kenderaan, memang kita carikan rumah sewa pelajar-pelajar tersebut. Okay? Contohnya macam sekarang kita ada sekatan PKP ni, ada pelajar kita yang dari Selangor, dari Kelantan, Terengganu, tak boleh balik. Tapi kebajikan pelajar-pelajar tersebut memang kita sangat jaga. Kita untuk baru ni memang kita sediakan makan pagi, petang, malam untuk pelajar-pelajar tersebut lah demi menjaga kebajikan pelajar. So jangan risau belajar di college community, kita bagi ilmu dan juga kita jaga kebajikan pelajar-pelajar yang ada di college community lah. Okey, terima kasih atas pencerahan. Terima kasih atas pencerahan. Satu lagi tuan. Ya silakan Cikgu Zulmi, silakan. Boleh dengar? Boleh dengar jelas Cikgu. Sorry. Jelas. Okey, satu lagi berkaitan dengan mereka yang belajar di KK ni, mungkin ada satu ataupun satu masa untuk latihan dasri kan, ataupun mereka praktikal. Adakah pihak KK yang sediakan ataupun pelajar ini yang mencari sendiri untuk pusat-pusat mereka menjalani praktikal mereka? Okay. Yang ini saya jawab ya. Silakan Suhana. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang akan mengikuti latihan industri, pemilihan tempat kita bagi ruang kepada pelajar untuk mencari tempat-tempat latihan industri mereka sendiri. Ada yang pelajar nak cari kawasan industri, latihan industri berdekatan dengan rumah, kita tak ada halangan. Dan jika pelajar-pelajar nak kita carikan pun, kita ada tempat-tempat untuk kita letakkan pelajar di mana di latihan industri lah. Maksudnya di sini, pelajar cari sendiri pun boleh, kita cari pun boleh. Mana-mana. Itu saja. Okey. Mengikut bidang yang diikuti lah. Okey. Terima kasih atas. Okey, pengarah-pengarah yang ada sama dengan saya, Cik Khairul, Cik Isyamuddin, Ustaz Amri, Cik Zaidi, Cik Jamaluddin, yang mana ni boleh juga untuk menambahkan, kita panggil membantu untuk pencerahan KK dan membantu para guru bimbingan dan kaunseling terutama maklumat, di samping kita menunggu pertanyaan daripada pegawai daripada kaunselor sekolah. Silakan kalau ada tambahan pengarah-pengarah yang hadir bersama, silakan. Satu lagi soalan boleh? Satu lagi soalan. Ya, silakan Cikgu Zul. Banyak pula soalan dari ini. Baguslah YDP kan. Saya takut terlepas tadi saya tak apa clear tadi kan. Ada tak tuan ataupun pengarah-pengarah KK yang lain untuk dapatkan figure ataupun statistik lepasan college community ni yang lepas belajar dia kerjaan lah, tak kisahlah dalam bidang-bidang apa sekalipun. Mungkin boleh bagi gambaran bagaimana persennya. Jadi kita pun boleh bagi gambaran pada pelajar-pelajar ini masuk college community, senang dapat kerja apa dan sebagainya lah. Mungkin. Kalau saya terlepas pandang, saya mohon maaf lah. Okey. Silakan buka pengambilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puan Huzaimah KK Rembau. Okey, Cikgu Zul, saya suka soalan tadi tu Cikgu Zul sebab itu adalah yang sesuatu kita kata janji masa depan pelajar yang masuk ke college community. Okey, jika statistik tadi saya rasa data tu ada tapi untuk hari ni tak prepare kot, tapi kalau kita sebut GE lah, graduate employability,
kebolehpasaran pelajar-pelajar kolej komuniti dari segi mendapat pekerjaan, insya-Allah tak ada masalah, dan peluang untuk menyambung pengajian pun tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan semua guru-guru kaunseling, ini saya fokus ke Kolej Komuniti Rembau lah, sebab saya daripada Kolej Komuniti Rembau. Untuk sijil agroteknologi, biasa kita buka tempat tu sebanyak 60 pelajar untuk masuk sesi 1, iaitu masuk pada pada aliran perdana lah, yang kita kata Jun atau Julai intake, tapi untuk pandemik kali ni dah di-extend. Kementerian Pendidikan Tinggi dah extend masuk pada bulan 9. Dan kalau untuk pengetahuan semua guru-guru kaunseling, walaupun kita sebut sijil agroteknologi ataupun base dia adalah pertanian, mereka ni sangat mendapat tempat di hati majikan di industri itu sendiri. Memang mereka ni memang terus diminta untuk terus kekal bekerja. Itu maksudnya dekat situ dah nampak satu masa depan lah. Kalau tidak pun dari segi peluang untuk mereka meneruskan macam menyara hidup ke, dalam arti kata lain mendapatkan sumber pendapatan, kepada semua pihak industri ataupun mana-mana yang memiliki tanah, mereka akan buat secara konsep ladang sewaan. Dekat situ kita nampak dah. Lepas belajar terus mendapat satu ruang peluang pekerjaan untuk mereka meneruskan kehidupan. Dan secara tak langsung kalau di Kolej Komuniti Rembau, mereka boleh menyambung pengajian ke peringkat diploma, iaitu diploma agroteknologi di Politeknik Jeli. Dia jauh sikit lah, itu kalau agroteknologi. Kalau untuk menyamai bidang pertanian, mereka boleh menyambung pengajian ke bidang landscape di Politeknik Nilai yang berhampiran. Okay. Dan Kolej Komuniti Rembau untuk kali pertamanya akan menawarkan program sijil fashion dan pakaian. Program sijil dan fashion dan pakaian ni biasanya untuk makluman Cikgu Zul, sebelum ni dia berada di Kolej Komuniti Bukit Beruang dan dipindahkan ke Kolej Komuniti Rembau sebab Kolej Komuniti Rembau ada ruang lah. Dan Kolej Komuniti Bukit Beruang sebelum ni memang berdapat tempat di mata pelajar-pelajar lepasan SPM di Negeri Melaka. Okey, saya rasa menjawab kot Cikgu Zul punya tu untuk disebarluaskan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM lah, yang mana pelajar sijil kolej komuniti walaupun dia asalnya syarat ataupun mereka pemegang akademik yang tak berapa flying colours, tapi pada akhirnya itu yang konsep kami di kolej komuniti ni tidak saya hilang kata-kata tu lah. Pengarah lain boleh bantu saya tak, yang tidak kira di mana mereka bermula, tapi ingatlah di mana mereka berakhir. Itu memang betul. Kami punya kata-kata lah. Tidak kira di mana kita bermula, tapi di mana kita berakhir. Kolej komuniti dia mencorakkan masa depan pelajar. Okey, insya-Allah Cikgu Elmi. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan. Okey, Cikgu Zul, sementara tunggu guru-guru kaunselor sekolah yang lain bertanya, saya nak narrowkan sikitlah Cikgu punya tu. Mungkin dari segi data, kita ada data, tak ada masalah. Walhal kalau bab kata Puan Farhana tadi, dia punya pembentangan tadi memang 98, kita panggil kebolehpasaran kita 90% lah. Cuma saya nak narrowkan sikit, kalau saya ambil OKU lah, saya tertarik dengan Cikgu Joseph Rizal. Dia sebut tentang anak-anak OKU kan. Jadi saya nak ambil macam di kuliah saya kan, kita ada ambil pelajar tak ramai Cikgu. Satu pengambilan 10 orang saja. 10 orang saja. Dan sama juga di Masjid Tanah dan juga Jerbu. Sesi pengambilan satu batch 10 orang saja. Dan apa yang saya dapati ialah ada 3 orang pelajar dari Melaka. Yang batch yang pertama lah dahulu daripada Melaka. Jadi saya share dengan Cikgu berkaitan dengan kejayaan dia. Kedua-dua orang daripada 3 orang tu, yang tiga-tiga dah bekerja. Seorang ikut pakcik dia. Yang 2 orang ni kalau Cikgu pergi di Melaka, ditampil ialah kursi asal ikan hiasan. Kalau Cikgu pergi di Melaka, ada galeri terbesar ikan hiasan Melaka, namanya IKEA. Bukan IKEA Perabot tau, bukan. Ini IKEA, IKEA. IKEA di Malib. Di situ ada pelajar, Lokman namanya.
pelajar KK Tampin. Dan hari ini cikgu dah ada lesen mandu, dah ada kereta. Datang bekerja dengan kereta. Maknanya dia mampu untuk sara hidup dia. Dan satu lagi di Bukit Baru, saya lupa nama kedai itu, Jin satu kedai. Seorang pelajar kita juga, Hafiz. Juga di kedai ikan hiasan, sudah jadi pekerja dan dia ada sebuah motosikal lah. Maknanya mereka, saya rasa mereka dah ada kerjaya untuk masa depan. Tidak lagi perlu bergantung kepada ibu ayah lah. Kalau ikutkan maknanya mereka sudah kita berikan laluan untuk mereka bermula berdikari, cikgu. Jadi di sini ada contoh-contoh yang saya kira sebenarnya ada banyak contoh yang saya kira ini contoh yang boleh membantu, terutamanya untuk anak-anak OKU yang kita lihat di sekolah ataupun di rumah. Mungkin mereka dah boleh dikedepankan untuk mendapat kemahiran yang asas untuk berkejaya lah. Okey cikgu. Okey, silakan kaunselor yang lain. Assalamualaikum. Salam. Ya, cikgu Hairul Irwan. Saya nak bertanya ni. Okey, baik. Tuan, berkaitan dengan slide yang strategi pelaksanaan tu yang untuk murid yang tanpa SPM. Okey. Okey, murid-murid ni walaupun dia ni gagal SPM, BM tak mencapai kredit, dia boleh sambung ke college community, betul? Okey, baik. Bila budak ni dah habis di college community, dia boleh untuk disambung ke diploma di politeknik lah ataupun college community. Okey, semasa dia nak mohon sambung diploma tu, adakah dalam proses tu dia perlu juga untuk ambil BM semula untuk kreditkan BM dia untuk syarat-syarat nak ambil diploma tu? Okey, Puan Saina silakan. Okey, cikgu, untuk menjawab soalan tersebut, okey, saya betulkan tadi masuk college community tak perlu kredit BM. Hanya lulus sahaja. Okey, lulus. Okey, maksudnya syarat kemasukan ke college community, lulus SPM dan juga sejarah bagi pelajar SPM 2013 dan ke atas, dan juga warga negara. Okey, untuk menjawab soalan cikgu tersebut, bagi pelajar yang gagal SPM, kita tawarkan khusus yang kita panggil sijil college community bridging. Okey, untuk peluang selepas tamat pengajian ke college community, pelajar-pelajar ada dua laluan yang saya sebut tadi, iaitu laluan diploma ke politeknik dan juga diploma ke college community. Dan laluan lagi satu adalah untuk kerjaya. Bermakna kalau ikut slide yang saya sertakan tadi tu, sumber adalah daripada minit mesyuarat pengurusan JPP KK lah. Maknanya kita di bawah jabatan college committee, politeknik dan college committee, kita membenarkan pelajar untuk mengikuti diploma di politeknik dan college community setakat ini sahaja. Dengan menggunakan sijil college community bridging. Okey, cikgu. Terima kasih. Tapi kena melalui proses permohonan jugalah. Bukan terus masuk. Kena proses permohonan di college committee dan juga di politeknik. Okey Puan, saya nak tanya. Ya, silakan Puan. Cikgu, silakan. Okey, saya Cikgu Nulia dari SMK Ikro. Saya nak tanya, tadi Puan cakap tentang khusus yang bagi murid yang dia tak lepas SPM kan? Khusus apa tadi? Sijil bridging? Saya tak sijil bridging. Okey, khusus tu adakah untuk semua kos ataupun khusus tertentu sahaja yang tawarkan? Oh, tidak. Tidak, cikgu. Tidak. Jawapannya hanya college di Melaka, college community Selanda sahaja. Oh, okey. Maksudnya semua kos college community Selanda? Bukan. Ya, untuk college community Selanda kita panggil CJ Bridging Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara. Satu kos sajalah. Satu kos sahaja. Okey, faham. Okey, terima kasih. Dan saya sambung sikit. Dan ya, silakan.
Kalau untuk di Negeri Sembilan, bagi program bridging ada di Kolej Komuniti Jempol, iaitu untuk program bridging servis kenderaan ringan. Jadi ada satu di Melaka dan satu juga di Negeri Sembilan. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Azizul. Tambahan untuk makluman cikgu mana ada 2 program tawarkan untuk mereka yang tanpa SPM tadi lah. Okey, silakan cikgu. Kita pukul 12. Maknanya hari ni bagi orang lelaki dia akan bekerja ke masjid insya-Allah. Cumanya kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Kalau ada cikgu nak bertanya, silakan cikgu. Silakan cikgu-cikgu. Insya-Allah. Saya nak tahu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata cikgu. Ya, cikgu Rogaya. Ya. Ya, Puan Rogaya silakan. Saya nak tanya, kalau khusus bridging, ada kota ke pelajar? Berapa bilangan pelajar yang diterima? Dan yang kedua, adakah pelajar yang tak mengambil SPM boleh apply kursus tu? Terima kasih. Okey. Sama. Okey, baik. Silakan. Okey, untuk maaf. Jadi untuk kota bridging ni bagi satu-satu sesi dia buka untuk 15 orang pelajar saja. 15 orang pelajar saja. Dan soalan tadi apa? Cikgu? Yang tak ambil SPM. Okey, yang tak ambil SPM. Maksudnya Okey, jadi syarat nak masuk dia memang pelajar tu perlu ambil SPM. Syarat untuk bridging college community, pelajar tu perlu ambil SPM. Jadi kalau dia gagal SPM tu baru boleh diterima. Macam Puan Saina bagi contoh tadi, kalau pelajar tu hanya ambil PT3, PMR, jadi pelajar tu tidak layak untuk nak memohon program bridging. Jadi boleh jelas cikgu? Okey, jelas. Terima kasih. Okey, sama juga. Okay, terima kasih Cikgu Rogaya. Okay, silakan Cikgu. Selamat petang semua. Saya Puan Lee daripada SMJK Katolik Melaka. Okay, Puan Lee ya. Puan Lee, Puan Tan masih ada di sana ke Puan Lee? Miss Tan sudah bersara. Ya, Tan Chayong sudah bersara. Oh, sudah bersara Cikgu Tan Chayong Bila bersara Cikgu? Ya. Tahun 2019. Okey, silakan Cikgu. Okey. Saya ada satu soalan di mana saya ada pelajar SPM cohort 2020. Dia hadir untuk peperiksaan SPM untuk beberapa paper sahaja. Kemudian dia tak ambil paper-paper yang seterusnya. Jadi kes budak seperti ini, dia layak ke mohon untuk bridging? Terima kasih. Okey, soalan saya cikgu. Adakah pelajar tersebut lulus SPM dan sejarah? Saya rasa dia tak lulus tu. Maksudnya dalam sijil itu tulis lepasan SPM ke lepasan menengah ataupun gagal SPM? Kita tengok slip dia dulu. Oh, kalau gagal boleh tak dia mohon untuk bridging? Boleh. Jadi dia ada slip SPM yang menyatakan yang dia gagal SPM. Okey, terima kasih. Kalau dia tak hadir tu slip akan tulis TH kan cikgu? Ya. Kalau dia tak hadir mengambil peperiksaan, slip dia akan tulis TH kan? Termasuk kalau dia gagal salah satu mata pelajaran bahasa Melayu dan atau sejarah dan lain-lain slip tu tulis saya rasa dia akan dapat slip peperiksaan SPM tu. Betul? Jadi sekiranya dia ada slip peperiksaan tu, jadi bolehlah dia mohonnya. Dia boleh mohon ke SKK bridging. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Lee. Okey, next. Silakan Cikgu. Moga soalan Cikgu nanti boleh membantu guru-guru bimbingan kaunseling yang lain untuk dapat pencerahan. Silakan Cikgu.
Ya, cikgu silakan. Hello cikgu. Okey, kalau apa tu tak apa cikgu. Seperti mana kata Puan Sahina tadi dan juga apa pengacara majlis, kita ada sharekan tadi maklumat berkaitan dengan 11 kontak number bagi pegawai pengambilan. Secara tak langsung untuk sesi ini kita dah berkenalan sebab kita tahu bahawa guru yang kaunseling juga ada yang bersara, ada yang baru, sama juga dengan pegawai pengambilan juga. Antara kita ni sentiasa kita kena refresh lah, membolehkan kita rapatkan barisan hubungan kita, meletakkan kita dalam keadaan yang sentiasa bekerjasama lah. Jadi yang saya nampak di antara otak-otak dalam ni kan macam Cikgu Josie Rizal ini popular lah. Jadi apa yang saya kira di antara maklumat yang kita boleh bekalkan nanti melalui direct kontak daripada pegawai pengambilan boleh boleh dilakukan lah. Dan cikgu boleh dapat maklumat mungkin secara terus daripada pegawai berkaitan lah. So untuk itu sekiranya tak ada apa-apa lagi pertanyaan, jam pun dah lebih kurang. Ya. Okey, sedikit daripada kami pegawai pengambilan Melaka dan Negeri Sembilan, saya buka peluang kepada guru-guru kaunseling Melaka dan Negeri Sembilan jika ada program-program di sekolah melalui norma baru yang kita buat secara online ni, jika puan-puan nak membuka satu slot untuk penerangan taklimat tentang college community, tuan-puan boleh pilih 11 college community, nombor kontak dah ada untuk panggil kami join sekali online tersebut untuk kami terangkan tentang college community Melaka Negeri Sembilan lah. Rentetan daripada program anda tanya kami jawab. Okey, menarik tu. Okey. Good idea Puan Sahina. Okey, ada pegawai pengambilan lain nak menambah? Kita ada masa lebih kurang dalam 6 minit lagi. Okey, baik. Okey, Cik Azizul, silakan. Dan juga pada guru-guru, jadi kami ada sediakan satu link khas. Jadi mudah saja link ni, iaitu info.collegecommunity.my. info.collegecommunity.my. Jadi kat situ tadilah ditempatkan semua sekali senarai program bagi program-program di College Community Negeri Sembilan Melaka dan juga nombor pegawai-pegawai pengambilan. Jadi tuan-tuan boleh simpanlah address tersebut, URL tersebut untuk menghubungi kami selepas ni. InsyaAllah kami sedia membantu pelajar-pelajar tuan-tuan untuk bersama-sama kami di College Community. Terima kasih Azizul. Okey, next ada lagi program pengambilan dan juga pengarah-pengarah yang sudah ada. Kalau ada nak tambah, Cik Syamuddin, Cik Khairul dah bersuara tadi. Kalau nak tambah, pengarah-pengarah yang ada. Okey, program pengambilan. Okey. Kalau tidak ada, maka saya ingin buat satu makluman lah. Sebenarnya kita untuk program pengambilan khususnya kita sedang usahakan sedang bangunkan kit jejak juara lah. Jadi saya bermula dengan Negeri Sembilan, kita akan panjangkan ke Melaka. Jadi yang ini sebab dalam keadaan pandemik ni kita kena bergerak untuk cara maya. Jadi kita cuba untuk laksanakan usaha ini. InsyaAllah kita akan buat satu kit yang lengkap dengan semua kursus yang ada di Negeri Sembilan dan Melaka. Dan kit ini siap nanti sempurna kit ini kita akan buat serahan kepada JPM dan JPNS melalui pengurusi-pengurusi negeri lah. Dan kita harap nanti JPN dan JPN Melaka dan JPN Negeri Sembilan akan menggunakan pakai atau memanjangkan kit ini kepada MBK, MBK Melaka Negeri Sembilan boleh digunakan pakai oleh guru bimbingan dan kaunseling untuk next nanti. Maknanya kit itu akan menjawab khusus-khusus ataupun memberikan penerangan khusus-khusus tentang KK yang akan dimiliki oleh sekolah dan boleh guna pakai pada bila-bila masa, insya-Allah. Okey, kalau tidak ada apa lagi, saya nak ucapkan jutaan terima kasih terutama kepada kepada Tuan Haji Damsari dan juga kepada Cikgu Zul Hijri, Cikgu Harith Irwan dan juga Cikgu Ridwan kerana membantu merealitikan program, dan khasnya kepada pengarah JPN Dr. Muhammad Azam dan juga
tak lupa kepada semua guru migran kaunseling yang bersama dengan kami pada hari inilah. Terima kasih cikgu kehadiran lebih kurang 100 lebih tadi, lebih kurang saya nampak 170 lebih tadi. Dan saya kira ini sangat membantu dan kita haraplah hubungan ini akan kita teruskan selagi kita memegang jawatan dalam penyertaan awam, kita raihkan pelajar-pelajar kita, moga tidak ada pelajar yang tercicir lepas SPM, insya-Allah cikgu. Untuk itu saya serahkan semula kepada Puan Samia. Silakan Puan Samia. Sebelum tu cikgu, yang mana kurang minta maaf cikgu Yang mana kurang tu kelemahan kami lah cikgu minta maaf. Okey, silakan Puan Samia. Okey, dengan berakhirnya ucapan daripada Tuan Syaramli tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sebelum itu, ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Jamsari dan Mariman, Majlis Kaunseling Melaka dan Pengarah Kolej Komuniti Melaka Negeri Sembilan yang hadir, serta semua pegawai pengambilan Kolej Komuniti Melaka dan Negeri Sembilan yang turut hadir dalam merealisasikan program pada hari ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan sumbangan yang dicurahkan dalam menjayakan program ini. Di kesempatan ini juga kami memohon jika terdapat kesilapan dan kesulitan sepanjang program berlangsung, akhir kata, sebelum saya akhiri, semua maklumat-maklumat pegawai pengambilan boleh didapati di ruangan chat dan link untuk maklumat untuk maklumat info Kolej Komuniti pun ada di share di dalam ruangan chat lah. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin apa sahabat boleh onkan video tu lah, kita snap gambar sikit. Atas pintaan YDP MBK, silakan cikgu. Terima kasih cikgu Zalmi. Sahabat-sahabat Melaka. Sahabat-sahabat Melaka, jom. On. Tuan Rama, long time no see. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ni. Siapa yang ambil gambar ni? Okey Zul. Okey. Ambil gambar sini-sini ke? Nanti share. Terima kasih semua, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Baik. Jumpa lagi insya-Allah cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maklumat pagi. Rabi, terima kasih. Terima kasih semua. Kau nak wajah sikit-sikit lah. Good job acting in CR. Thank you. InsyaAllah. Cik Ramli, terima kasih banyak. Sama Syekh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Bye. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama kita. Okey, baik. Okey, kalau ada kita akan lagi untuk berjumpa akan datang. Sini, biarlah. Sini. Okey tuan. Terima kasih semua. Okey, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Ya, sama.
Okay, terima kasih semua. Okey, insyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa lagi hari Isnin. Okey, insyaAllah. The next session. Isnin Zana bagi tak lagi. Sana. Oh, Isnin, Suhaina tak ada kan? Suhaina Suhaina ada tak ni, ada. Kafin. Okey, okey. Adik saya. Apa? Saya. Adik Suhaina Ya, adik saya. Okey, insyaAllah. Dan Naria Terima kasih kena ambil sikit aura Puan Suhaina tu. Dan Naria. InsyaAllah. Okey, bye-bye. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.